forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman. Tak ada isu apa. Bersatu dakwa ada rasuah dalam projek Tabatan Banjir. Saya baca sikit. Aktivis dari Bersatu hari ini membuat laporan polis atas dakwaan berlaku rasuah melibatkan jutaan ringgit untuk mendapatkan projek Tabatan Banjir. Ahli Tangguhkuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syahrin atau lebih diklasifikasi Cik Gubat mendakwa ia menyebabkan kos projek meningkat dengan tinggi. Akan pertama kita dengar respon Datuk Lokman Adam, dia kita komen macam biasa. Wakil Bersatu iaitu Cik Gubat mendakwa ada rasuah di dalam projek Tabatan Banjir yang dikelola oleh Nik Nazmi tu. Ya ke? Kalau Cik Gubat ni orang yang ada otak, kan? Cuba bayangkan bila projek tambatan banjir ini Datuk Seri Anwar renegotiate. Dulu bawah PAS, bila Datuk Seri Anwar renegotiate, Datuk Seri Anwar dapat jimat 1.8 bilion. Baru renegotiate. Orang yang sama, kan, ada rundingan semula tentang harga, dapat jimat 1.8 bilion. Cuba bayangkan, kalau orang boleh guna otak, kau tak boleh expect lah Cik Gubat ni guna otak, kan? Dia, otak dia dekat lutut, kan? Kan? Cuba bayangkan, penjimatan hasil rundingan semula tu pun dah nilai dia 1.8 bilion. Agak-agak kalau dulu Tuan Bren, Tuan Man, dan puak-puak Perikatan Nasional ni meneruskan projek tambatan banjir zaman dia orang ni, ke mana pergi 1.8 bilion tu? Berasuah mengundi. Kita tak tahulah. Kita tak nak menuduh, tak baik, kan? Tapi kalau orang ada otak, dia boleh fikirlah. Kalau PMX boleh jimat 1.8 bilion, renegotiate projek ni. Kenyataan-kenyataan sinis yang mengatakan kononnya UMNO hari ini sudah lari daripada landasan perjuangan. Jadi hari ini saya nak tegaskan bahawa prinsip perjuangan UMNO tetap kekal sama. Kita memperjuangkan agama kita, bangsa kita, negara kita. Dan UMNO lah yang telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, yang telah mengangkat kedudukan hak istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan, yang telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan juga UMNO jugalah yang telah memartabatkan kedudukan Raja-Raja Melayu seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan negara kita. Tak kiralah kita kerjasama dengan siapa juga, hari ini perjuangan UMNO itu tetap kekal sama, tidak ada sebarang perubahan. Sudah pasti bila kumpulan sasar yang kita kejar sama seperti PAS, sama seperti Bersatu, iaitu kumpulan sasar kita ialah orang Melayu, orang Islam, maka mereka cuba untuk merosakkan imej UMNO dengan mengatakan bahawa bila UMNO bekerjasama dengan PH, dengan DAP, kita sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan kepentingan Islam. Sedangkan hakikat dan realitinya mereka juga, baik PAS, baik Bersatu, pernah bersama dengan DAP. Tak ada pula mereka kata ketika mereka bersama dengan DAP, mereka punya perjuangan terhadap agama Islam dan Melayu terhakis. Tak ada pula mereka sebut. Tetapi bila kita UMNO bersama dengan DAP, mereka kata perjuangan kita terhadap Melayu dan Islam sudah luntur, sudah terhakis dan sebagainya. Hakikat dan realitinya tuan-tuan, perjuangan kita tetap sama. Cuma dulu ketika rakyat memberi mandat kepada kita, Barisan Nasional, kita boleh membentuk kerajaan secara bersama juga dengan bukan Melayu. Ini jangan lupa. UMNO tidak pernah membentuk kerajaan secara bersendirian. UMNO sentiasa membentuk kerajaan bersama rakan-rakan komponen Barisan Nasional, sama ada mereka itu daripada MCA, MIC, Gerakan, yang pada ketika itu berjaya mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu. Cuma akibat daripada
rakan-rakan kita ini sudah hilang sokongan bukan Melayu. Dan orang Melayu pun dengan sifat suka mencuba, suka nak melakukan perubahan, suka nak bagi peluang kepada pihak-pihak lain untuk memerintah, nak cuba try test lah katakan, dan terlalu mudah termakan dengan fitnah, adu domba, kata nista yang dilemparkan terhadap Barisan Nasional. Akhirnya tuan-tuan, 2 kali pilihan raya BN tidak dapat membentuk kerajaan. Dan hari ini disebabkan keputusan mereka, kita tidak ada pilihan selain daripada membentuk kerajaan bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Dan alhamdulillah, bila kita bersama dengan kerajaan rakan-rakan Pakatan Harapan, setakat ni kita boleh membentuk sebuah kerajaan yang sangat kuat dan sangat stabil. Dan ini memberikan impak yang positif kepada rakyat. Dan alhamdulillah, keadaan menjadi jauh lebih baik berbanding dengan ketika kita bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kita akan mulakan dengan perkara yang telah saya bangkitkan tadi sebagai topik perbincangan kita pada malam ni. Silakan Saudara Azrul kalau ada soalan-soalan di studio. Soalan pertama tu untuk malam ni Ya. Ada ura-ura dan ada pertanyaan. Facebook okey tak? Sekejap. Dengan YouTube. Ada ura-ura daripada akar umbi kononnya, saya tak pasti ianya pembangkang ataupun ni. Dia kata boleh ke akar umbi UMNO ni buat referendum untuk menolak kerjasama dengan kerajaan perpaduan dan juga menolak presiden? Sebenarnya referendum tu sudah berlaku. Pertama sekali bila mana selepas pilihan raya umum yang ke-15, kepimpinan Datuk Seri Zahid dan Ahmad Hassan telah pun membuat keputusan untuk memilih kerjasama dengan Pakatan Harapan. Okey? Selepas MKT UMNO dan Ahli Parlimen Barisan Nasional membuat keputusan tersebut, diketuai oleh Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan, kita telah berhadapan dengan 2 insiden yang boleh dianggap sebagai referendum ahli. Pertama, bila kita mengusulkan supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Jawatan siapa yang kita tak nak pertandingkan tu? Jawatan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, dan jawatan timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Siapa mereka ni? Mereka inilah yang telah mengepalai kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional dalam memutuskan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi bila ada cabutan suara ataupun bila ada proses undian, sama ada mereka berdua ini perlu bertanding ataupun tidak, perwakilan dalam Pimpinan Agung UMNO, siapa ni perwakilan ni? Perwakilan ini ialah mereka yang telah dipilih oleh persidangan UMNO bahagian. Perwakilan UMNO di peringkat bahagian telah memilih perwakilan ini untuk hadir ke Kuala Lumpur mewakili mereka. Perwakilan di bahagian itu siapa pula yang pilih? Ahli-ahli UMNO di peringkat cawangan pilih perwakilan untuk pergi ke cawangan ke persidangan UMNO bahagian, dan persidangan UMNO bahagian memilih perwakilan untuk ke Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Lebih 95% mengundi untuk Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan kekal sebagai Presiden dan Timbalan. Ini referendum lah. Kan? Kedua, kena faham lagi sekali ni, saya dah cakap ulang kali tapi nampak gayanya bertambah seorang yang tak faham bahasa. Daripada Bukit Gantang. Kita tak tahu apa masalah dia, kan?
Mungkin disebabkan sebelum ni dia bertanding di Parlimen Bukit Gantang, saudara Solihin ni, dan kalah. Bukan salah Presiden. Presiden bagi kamu mandat sebagai seorang Ketua Pemuda Bahagian. Kita bagi dia mandat untuk bertanding dalam pilihan raya umum. Saya pun tak dapat mandat tu. Kamu dapat. Kamu dapat 19,000 undi. Syed Abu Sin mendapat 32,000 undi. Takkan kerana baru-baru ni Syed Abu Sin beralih sokongan kepada Perdana Menteri, dia merasakan bahawa bila Syed Abu Sin beralih sokongan kepada Perdana Menteri, mungkin Syed Abu Sin akan bertanding di situ dalam pilihan raya akan datang. Dan mungkin dia pun tahu bila Syed Abu Sin baik dengan PMX, baik dengan Presiden, peluang dia untuk menjadi wakil rakyat di situ pun mungkin akan menjadi tipis. Itu andaian dia. Kenapa tiba-tiba selepas tahun kita kerjasama dengan DAP, tiba-tiba sekarang pula dia bersuara? Bukan susah sangat untuk kita mencongak perkara ni. Mudah aja, kan? Kenapa selepas 1 tahun tiba-tiba dia meminta supaya kita meninggalkan Pakatan Harapan jadi pembangkang? Cuba tanya dia, kenapa selepas tahun? Dan kebetulan pula selepas Syed Abu Sin mengumumkan dia menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So bagi saya simple. Pertama, pungutan suara dah dibuat. Pungutan suara kedua ialah bila jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Kena faham ni, bila jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Pada ketika itu ada kelompok yang menentang Presiden, yang pro kepada Perikatan Nasional, cuba mengambil alih menawan jawatan naib-naib Presiden dan jawatan Majlis Kerja Tertinggi. Kerana mereka tahu kalau mereka dapat menguasai keseluruhan ataupun 2/3 daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kalau terdiri daripada orang yang pro kepada Perikatan Nasional, mereka bila-bila masa boleh mengusulkan undi tidak percaya kepada Datuk Seri Zahid, kepada Datuk Seri Ahmad Hassan, ataupun mereka boleh pecat Datuk Seri Zahid ataupun Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerana ahli Majlis Kerja Tertinggi mempunyai kuasa ketika tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, tidak ada PAU. Badan tertinggi yang boleh membuat keputusan ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. So apa yang berlaku? 162,000 perwakilan ahli cawangan pilih perwakilan cawangan pergi ke Perhimpunan Agung Bahagian. Perhimpunan Agung di setiap 191 bahagian telah mengundi dan membuat keputusan untuk memilih naib-naib Presiden dan MKT yang bersama dengan Datuk Seri Zahid. Termasuklah Isham Jalil ni. Kalau Isham Jalil ni nama tak dibawa oleh Datuk Seri Zahid, dia pun tak menang MKT UMNO. Saya pun sama, tak boleh menang MKT UMNO kalau tidak bersama dengan panji-panji Presiden. Ini kita faham. Kalau misalnya ni guna idea bodoh Isham Jalil ini, untuk buat pemilihan lagi sekali, apa kejadah ni? 2 kali dah pemilihan ni. Pemilihan pertama di peringkat pusat, perwakilan memutuskan mahukan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Pemilihan kedua berlaku di peringkat bahagian-bahagian, di mana perwakilan cawangan mengundi, lebih 162,000 mengundi supaya kepimpinan naib-naib Presiden dan juga kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi yang bersama dengan pasukan Presiden diberi mandat untuk berkuasa, untuk mentadbir UMNO. So apa lagi yang Isham Jalil ke, Solihin ni ke, tak puas hati lagi. Kenapa bila dah hilang jawatan, bila kawan kita yang sebelah sana tiba-tiba menyokong PMX baru nak bersuara? Kenapa setahun dia tak bersuara? Sekarang baru sedar.
Peluang nak make a comeback tu susah. Sekarang baru sedar dan nampak bila Syed Abu Hussein yang mewakili Perikatan Nasional Bukit Gantang tu kebetulan kawasan Melayu kan. Syed Abu Hussein dah bersama dengan kita. Peluang dah nampak pula peluang boleh bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Adakah itu punca dia berubah fikiran? Kita tanyalah, kita nak tahu. Betul tak? Sebab kita muskil. Kenapa tiba-tiba selepas tahun lebih ni baru dia nak membantah kerjasama dengan DAP, sebelum ni senyap. Saya tak tahulah kalau dia tak menyokong sebelum ni. Sebab tak pernah menyatakan apa-apa. Tak ada cheat, tak ada cot. Kan? Kita pun boleh agak. Kenapa dia berubah sekarang? Okey. Okey tuan-tuan. Saya baca detail sikit lagi. Dia berkata pada November tahun lalu kerajaan membatalkan kontrak untuk projek Jabatan Banjir bernilai 7 bilion yang dilaporkan diberi ruingan terus oleh pentadbiran sebelumnya dan akan menilainya semula. Projek itu adalah sebahagian daripada protokol 15 bilion untuk menangani banjir. Badrul mendakwa walaupun penilaian tersebut dikatakan untuk mengurang kos protokol untuk projek Jabatan ini telah meningkat kepada 16 bilion. Kos naik kerana pihak terlibat kena bayar rasuah. Dakwanya ketika sidang media dijawab oleh daerah IPD Dawangi. Tak apalah Cikgu Bat, biar polis siasat kalau betul. Yang kita tahu PMK Anwar Ibrahim telah kurangkan kos projek Jabatan Banjir ni. Sekarang dia kata naik pula. Kita tengoklah biar polis siasat. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan berbadan PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.